Datuk Yang di-Pertua, perkara yang sebenarnya dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pak Agong dalam soalan nombor 2 pada hari ini, iaitu mengenai 3R, Religion, Royal and Race. Isu yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahawa isu 3R ini asasnya Perlembagaan Persekutuan, Penal Code, Akta SKMM dan juga Akta Hasutan dan sebagainya. Padahal Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita sebenarnya tidak jelas apa kesalahan yang dikaitkan atau dimaksudkan dengan 3R ini. What type of offences yang boleh diklasifikasi dalam perkara yang tergolong dalam 3R ini. Anything about religion, anything about royal, anything about race or what? Tahap mana? Kalau nak buat undang-undang, saya setuju dengan Kuala Selangor ni. Buat undang-undang. Biar telitikan perkara yang tidak boleh disebut dan sebagainya. Saya nak menyebut satu kes yang juga disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Kenyataan di luar Dewan oleh Yang Berhormat Marang mengenai isu 3R ini. Yang Berhormat Marang mempersoalkan kenapa tindakan-tindakan mencabar undang-undang syariah yang secara terang-terangan dibuat oleh rakyat Malaysia termasuk bawa kes ke mahkamah tidak diambil tindakan, sedangkan berpuluh-puluh report telah dibuat berhubung dengan mencabar enactment jenayah syariah Kelantan 2019 yang sekarang ini pending untuk decision di Federal Court. Orang itu telah bagi kita telah melakukan tindakan yang bercanggah dengan 3R. Menyentuh agama, menyentuh sensitiviti, menyentuh raja yang menjadi ketua agama di negeri-negeri. Sultan Kelantan telah bertitah baru-baru ini mengenai cabaran ini. Sultan Selangor yang merupakan pengurusi Majlis Kebangsaan Islam telah memberi amaran supaya tindakan diambil termasuk meminda undang-undang, membendung perkara ini. Bayangkanlah tuan-tuan, saya juga duka cita dengan Yang Berhormat Menteri Agama. Satu-satu menteri yang tak ada timbalannya. Dia berjanji dengan saya pada 18 September untuk memberi jawapan bertulis kepada saya. Kenapa kerajaan tidak membuat pencelahan ataupun intervene di dalam kes Nik Elin melawan Kerajaan Negeri Kelantan untuk mempertahankan enactment. Bukan saja Kelantan, 14 buah negeri-negeri di Malaysia ini. Apabila kes ini diputuskan membenarkan permohonan ini, bermakna semua enactment jenayah syariah 14 buah negeri ini dianggap terbatal. Dan don di semua negeri tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang enactment syariah. Cukup berat. Tapi Yang Berhormat Menteri Agama ini sampai sekarang ni tak memberi jawapan kepada saya. Saya menuntut perkara ini. Kerana saya tidak anggap beliau seorang yang mungkir janji. Jadi itu. Jadi dalam hal ini, Datuk Yang di-Pertua, kita mengharapkan demi untuk kesejahteraan kita. Secara terbuka, saya mengatakan kepada rakan-rakan di sebelah sana, kami juga berpandangan tidak boleh orang Islam menghina agama lain. Tak boleh. Itu ajaran kami. Apabila kita menyakiti orang bukan Islam, kata Allah, mungkin satu masa mereka akan menyakiti kamu. Kamu tidak boleh menceroboh rumah-rumah ibadat mereka. Kerana satu masa mungkin mereka menceroboh. Itu ajaran dan itulah yang dipraktikkan oleh pihak kita. Oleh itu, mana-mana rumah ibadat orang bukan Islam yang cuba diganggu, kami pihak yang pertama akan menentangnya. Sebagaimana yang berlaku di negeri Kelantan dan negeri yang ditadbir oleh kami. Bukan sebagaimana yang disebut oleh sebahagian daripada sini. Bila naik gelombang hijau ni, semua rumah ibadat orang bukan Islam akan dihancurkan. Itu 3R juga tu. Dah ada report tadi betul. Tapi inilah kita harap kerajaan madani yang ada pada hari ini melaksanakan ketamadunan. Jangan meneruskan undang-undang yang dulu dikatakan draconian, undang-undang hutang rimba. Dulu sebelah sana kata undang-undang ada ni, undang-undang hutang rimba. Termasuklah Akta Hasutan bila nak dihapuskan. Ini ada dalam manifesto Pakatan Harapan. Jadi setakat itu dulu lah. Betul. Boleh.
Walaupun Datuk Editor masih lagi teruja, tapi saya mematuhi. I'm a legal man. I follow the instruction. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.